Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Allahumma ati nafsi taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha anta waliyuha wa maulaha. Amma ba'du. Para penonton, para pendengar yang dirahmati Allah Jalla wa'ala, alhamdulillah summa alhamdulillah, dengan limpah kurnia daripada Allah, ikhwan, akhwat, a'azakumullah, kita ada suatu ruang dan peluang untuk kita melihat apakah perkara yang paling bermanfaat kepada kita untuk urusan dunia dan akhirat kita. Ikhwan, kita membaca risalah kita ini, iaitu Hidup dan Kejayaan. Pada perbincangan yang lalu, kita cuba lihat apakah makna aflah yang dimaksudkan dengan kejayaan, keuntungan. Ya, Allah Jalla wa'ala, ikhwan, menyebut kepada kita bahawa la'allakum tuflihun. Dalam ayat juga kata qad aflahal mu'minun. Dalam ayat juga kata qad aflaha man tazakka, iaitu tentang aflah, beruntung orang yang tazakka, membersihkan jiwa. Jadi kita cuba bincang apakah makna aflah, iaitu maksud dia orang yang dapat rasa kedamaian dalam jiwa dia. Bila manusia dapat rasa damai, ikhwan, bila manusia dapat rasa puas setelah dia selesai bertarung, lega, rasa lega. Bila ada pertarungan, hasil pertarungan itu, kalau orang kata dalam pertarungan tu kami tengok hang kalah lah, dia kata lega, aku kalah pun aku puas hati. Itu nama dia aflah. Kita rasa suatu benda yang berbaloi. Jadi bila kita tengok-tengok, Allah Subhanahu wa ta'ala kata aflah itu kita dapat dengan tazakka, dengan menyucikan hati. Jadi satu daripada benda Tuhan buat pada kita, ikhwan, yang kita baca, boleh dikatakanlah setiap malam sebelum kita tidur kita baca surah ini. Tabarakalladzi biyadihil mulk wa huwa ala kulli syai'in qadir. Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala, ila akhir ayat. Iaitu Allah kata bahawa Allah menjadikan mati dan hidup. Dia sebut mati dulu. Dia kata menjadikan mati dan hidup. Untuk apa? Untuk menguji manusia. Siapa di antara kamu yang ahsanu amala, yang paling baik. Jadi ikhwan, salah satu daripada benda Allah buat dalam hidup kita ni untuk menjadi ujian hidup dan ujian mati, Allah bagi pada kita musibah demi musibah. Kerana dengan musibah itulah kita akan berjumpa dengan tazkiyah, pembersihan jiwa. Yang pembersihan jiwa itulah membawa kita kepada aflah. Jadi antum boleh bayang ketika Allah Ta'ala cerita tentang Ibrahim Al-Khalil, dia dibuang dalam gunungan api yang besar. Dalam riwayat Bukhari kata ketika itu Ibrahim Al-Khalil, dalam riwayat Ibn Abbas, Ibrahim hina yulqa ila nar, ketika dia dicampak dalam api besar, api macam mana satu gunung. Masa itu Nabi kata, Ibrahim kata, hasbi Allah wa ni'mal wakil. Ibrahim kata, hasbi Allah, cukuplah bagi aku Allah, dan dia senikmat-nikmat wakil, sebaik-baik wakil. Wakil bermakna orang yang boleh buat kerja untuk kita apa yang kita tak boleh buat. Kita nak buat benda tu tapi kita tak boleh buat, kita tak ada kesanggupan, tapi dia ada sanggup, dia mampu buat. Maka kita wakil, kita serah urusan tu pada dia.
Masa kita serah urusan itu pada dia, kita serah dengan penuh amanah dan kepercayaan, dia akan buat dengan sebaik-baiknya. Bila dah api tu marak menyala, depa pun geng Namrud ni pun buang Ibrahim. Ketika itu Ibrahim kata, Tuhan, aku dah tak mampu urus dah diri aku. Rasanya dah sampai masa saat ini, aku serah diri aku kepada engkau. Kau sebagai wakil aku. Kau boleh buat apa yang aku tak boleh buat. Sebab Ibrahim dah diikat dengan ikat yang dia tak boleh buka, dan dia nak dibali masuk dalam api. Maka keluarlah satu perkataan daripada Ibrahim, perkataan yang menunjukkan dia benar-benar serah pada Allah. Hasbi Allah. Hasbi Allah. Nak kira kok mana lagi? Nak hitung kok mana lagi? Nak cari keselamatan dah tak ada dah. Kita macam orang baling batu, kita save, itu usaha kita. Orang pukul kita, kita tempih, itu usaha kita. Ini sampai pada saat kita dah tak boleh usaha. Hasbi Allah. Habis dah. Habis dah perhitungan. Tak ada jalan dah. Maka dah sampai masa aku kena serah pada Allah. Dia serah pada Allah. Bila Ibrahim Al-Khalil serah benda itu pada Allah, Allah cerita dalam ayat 69 dalam surah Al-Anbiya, keajaiban. Tengok ikhwan, bila manusia sampai pada tahap jiwa yang bersih, dia tahu kata hanya Allah saja boleh urus hidup dia, dan dia serah kepada Allah dengan sebaik-baik penyerahan. Tengok, Allah tak berdiam diri. Allah kata, ya nar, Allah kata, wahai api, kuni bardan wa salaman ala Ibrahim. Wahai api, jadilah engkau kepada aku. Jadilah engkau kepada aku. Maksudnya api, aku arahkan pada engkau dan kau kena dengar perkataan aku. Apa yang aku nak kau jadi pada aku? Bardan. Jadi dingin, sejuk. Macam mana api nak buat, ikhwan? Sedangkan nar, bila disebut nar itu bermakna har, kepanasan. Sejuk bukan sifat api. Tetapi kerana api mendapat wahyu daripada Tuhan, ini satu orang yang Allah kata dekat api, kau tak boleh membakar dia api, walaupun sifat kau membakar. Kalau kau bakar, aku bertindak pada engkau. Maka api mengubah tabiat dia. Kharij lil adah. Berlakulah benda yang mencari adat. Dan Allah bagi arahan pada api. Bukan saja kau dingin, sejuk, kau kena pastikan Ibrahim selamat dalam kau. Bila Allah arahkan ini kepada api, bila keluar daripada mulut Ibrahim, hasbi Allah wa ni'mal wakil. Bila itu keluar daripada mulut Ibrahim, apabila hati Ibrahim meyakini bahawa dah sampai masa dan saat dia menyerah urusan pada Allah. Dah habis dah khetiak. Time ni kalau kita khetiak juga, bermakna kita dah tak percaya ke Tuhan. Hamtu tengok tahap hidup kita ni, ada masa kalau kita khetiak juga, kita dianggap tak percaya Tuhan. Nak khetiak juga, nak usaha juga, nak pakai otak juga. Di saat otak dah tak boleh pakai, maka mesti mengharap Allah. Maka berlakulah keajaiban. Yang Namrud nampak, umat pada masa tu nampak, semua nampak. Ibrahim yang duduk dalam tu lagilah dapat rasa bagaimana suatu pertolongan Allah yang besar. Ikhwan, para ulama akidah kata inilah aflah yang diraih oleh Ibrahim AS. Bila dia menyerah diri pada Allah, dia kata hasbi Allah wa ni'mal wakil. Dia serah pada Allah, Allah ni'mal wakil. Dia dibalik masuk dalam api. Masa dia dibalik, ketika mulut dia menyebut nama Allah, dia dapat suatu aflah. Dia kata, kalau aku terbakar sungguh pun hari ini, aku rasa berbaluilah aku terbakar. Kenapa? Kerana aku dah serah pada Allah. Itu nama dia aflah. Allah kata beruntung orang yang membersihkan diri dia, dan dia akan rasa aflah ni. Dia akan rasa aflah ni. Dan ikhwan, pada perbincangan kita yang lalu, kita lihat perkara yang pertama. Lihat perkara yang pertama dulu, iaitu perkara yang bagi orang yang nak mencari aflah ni, kejayaan jiwa ni, dia tak boleh buat. Dia kena settle.
Apa dia? Iaitu buat baik pada mak bapak. Birru walidain. Dan telah pun kita bincang sedikit, kenapa orang yang nak mencari menuju jalan bertemu Allah ni, kita kata safar ilallah ni, orang yang nak jalan menuju Allah ni, dia kena selesai dengan mak bapak. Telah kita bincangkan. Cuma ikhwan, saya nak tambah satu. Dalam surah Al-Isra pada ayat yang 23-24, Allah Subhanahu wa taala meminta kepada kita ini lebih kurang ada 4 atau 5 perkara Allah suruh kita buat. Yang pertama, Allah minta dalam menjaga, kalau kita boleh buat benda ni, kita dianggap birru walidain. Kita dianggap telah kita telah dianggap buat baik pada mak bapak. Kalau kita boleh buat 1-2 perkara ni. Apa dia? Yang pertama, Allah Ta'ala kata wa bil walidaini ihsana. Dia guna perkataan walidain, bukan walid dan bukan ummi, tapi walidain, 2 orang, mak dan bapa. Tapi kalau antum fikir balik, yang dalam hadis tu, sahabat tanya Nabi, pada siapa aku nak buat baik? Nabi kata mak. Sumaman, kepada siapa lepas tu? Nabi kata mak. Lepas tu pada siapa? Mak. Lepas tu pada siapa? Baru sebut pak. Tetapi dalam ini, dalam ayat ni tak disebut demikian. Disebut wabil walidaini ihsana. Kepada 2 ibu bapa kamu hendaklah kamu buat ihsan. Dan telah kita bincangkan apa makna ihsan. 1. Yang kedua, suatu yang menarik dalam Quran, apabila Allah menggambarkan satu keadaan, Allah kata imma yablughanna 'indakal kibara ahaduhuma aw kilahuma. Kalau mak bapak kamu itu telah tua atau salah seorang daripadanya telah tua, datang perkara yang kedua. Allah kata apa? Allah kata fala taqul lahuma uffin. Janganlah kamu kata kepada kedua-duanya uff. Jangan kata kepada keduanya uff. Awak lah. Awak tak habis lagi ke? Perkataan lagu tu jangan. Uffin. Uff. Ibn Abbas kata kalau ada lebih rendah daripada uff, pasti Allah pakai. Tapi dah tak ada dah. Uff. Uff itu hanya satu yang keluar macam kita menyawa, tapi daripada jiwa tak puas hati. Allah kata jangan. Yang ketiga, Allah kata wala tanharhuma. Jangan kasar. Jangan kasar. Jangan kasar dengan perbuatan. Jangan kasar. Keempat, wa qul lahuma qawlan kariman. Kalau nak bercakap sama ada depan, Allah kata bercakaplah dengan kalam yang penuh dengan kemuliaan. Bukan hormat, mulia. Dekat Fir'aun masa Musa dan Harun nak pergi, Allah kata qawlan layyinan. Allah kata bercakap dengan perkataan layyinan, lemah lembut. Tapi dengan mak bapa, Allah tak kata lemah lembut. Allah kata qawlan kariman. Perkataan yang mempunyai nilai kemuliaan. Mulia apa? Mulia mereka di makam dan pangkat ibu dan bapa. Ini macam mana kita nak cakap? Kemudian Quran kata wakhfid lahuma janaha dhulli minar rahmati. Quran kata dan perendahkanlah bagi keduanya sayap kamu. Janah bermakna sayap. Janah bermakna sayap. Tapi yang dia maksud di sini apa dia? Ego kita sebagai anak. Wakhfid lahuma janaha dhulli minar rahmah. Kita perhina diri kita depan dia. Saya tak tahu ikhwan apa yang kita boleh buat sampai kita dikatakan menghina. Macam kita lagu ni lah, kita dah kita pun dah besar.
Kita pun dah ada pendapatan sendiri, gaji kita pun boleh lah. Kita boleh hidup, nak bagi duit kat dia pun boleh. Tiba-tiba apakah yang kita buat ke dia? Dikatakan kalau orang tengok, orang kata kita ni, ya Allah, tengok dia boleh buat lagu tu kat mak bapak dia. Dia merendahkan diri sungguh. Apa dia agak-agak? Mak dia sakit, dia jeram kepala mak dia dengan ayak. Mak dia sakit, dia lap badan mak dia. Kalau mak dia, bapak dia sakit, tak boleh bangkit, dia tukar pampers. Sedangkan dia ni katalah gaji ribu-ribu, dia boleh buat benda tu. Dan dia buat dengan tak bersungut langsung. Ya, kalau dia boleh buat lagu tu, ikhwan, dia telah pun merendahkan sayap dia. Allah suruh lagu tu, ikhwan. Soal kita dengan orang, apa pangkat kita, apa jawatan kita, itu kita dengan orang. Kita dengan mak ayah kita selama-lamanya. Kita anak, dia mak, dia pak. Kita dengan orang macam-macam gelaran, macam-macam kedudukan. Kita dengan mak ayah tak? Selama-lama kita anak dia. Allah suruh kita merendahkan diri. Dan yang akhir Allah kata, wa qur rabbirhamhuma kama rabbayani saghira. Ya ini tadi nombor 1, wa bil walidaini ihsana. Nombor 2, fala taqul lahuma uff. Nombor 3, wala tanharhuma. Nombor 4, wa qul lahuma qawlan karima. Nombor 5, wakhfid lahuma janaha dhulli minar rahmah. Dan yang ke-6, wa qur rabbirhamhuma kama rabbayani saghira. Yang tadi ni kita merendahkan diri pada mak ayah ni. Merendah diri tu Allah Ta'ala kata bukan sebarang rendah diri. Allah kata janaha dhulli minar rahmah. Dahsyatlah bahasa Quran ni, ikhwan. Dahsyat, terlalu dahsyat. Lepas tu kita tengok orang Arab, dia dengar bila kita baca Quran kat dia, dia sambil masa dia akan dia jam. Dia tak sangka Quran boleh pakai macam tu bahasa, dengan baris dia, dengan kalimat dia, dengan sastra dia, balaghah dia. Kita pergi buat, mak kita kata mai sat tolong, kita pun tolong. Papah dia ke satu tempat Quran kata semua tu belum ada nilai lagi. Nilai dia apa? Bila kita buat itu daripada rahmah, daripada sayang diri kita. Abang kita tanya kita, awaknya hang buat kat mak metaratu hang layan? Kita jawab kat abang kita, saat ni kalau aku tak buat, hang kata apa pula kat aku? Dah, bukan yang tu. Yang tu tak masuk lah ayat ni. Kita buat kerana kita nak buat rahmah. Sekali lagi tengok apa Quran sebut. Kita memang nak buat. Bukan kita nak buat kerana nak jaga, nak tutup mulut orang tu, kerana tak mau orang tu. Dah. Rendahkan diri kita depan mak ayah kita. Kenapa? Minar rahmah. Kerana kita sayang kat dia. Jadi antum tengok bagaimana sayang tu yang menyebabkan kita boleh buat macam-macam benda yang orang tak sayang tak boleh buat. Jadi pasal tu di antara amanah besar mak bapak ni, ikhwan, bila anak dia semakin membesar, dia tak boleh bertindak dalam hidup dia menyebabkan sayang anak dia pada dia hilang. Nanti dia akan tanggung derita hari dia tua. Dan itu berdosa. Sebab sepanjang khidmat yang Allah nak anak-anak buat pada mak bapak, semuanya Allah kait dengan rahmah. Jadi kalau anak sampai hilang rahmah dengan mak bapak kerana perbuatan mak bapak, sampai satu masa anak tak boleh jaga mak bapak kerana hilang rahmah, maka dosa tu juga mak bapak akan tanggung. Kerana dia jadi punca. Tapi kalau rahmah tu hilang kerana memang anak tu jahat, baru anak tu tanggung. Maka kita dengan anak kita, katalah kita marah, kita pukul, kita hukum, jangan sampai dalam diri anak kita tu tercabut rahmah dia pada kita. Kenapa? Kerana yang ke-6 tu Tuhan kata, wa qur rabbi. Allah kata kamu katalah ke Tuhan, Rabbi, Tuhanku, irhamhuma, kau kesianlah keduanya, kama rabbayani saghira, seperti mana keduanya, kama ni bermakna exactly, macam mana ya Allah, mak ayah aku
kesian dan sayang dekat aku masa aku kecil, macam tu aku minta hang balas Tuhan. Kalau kita boleh buat, kita boleh jaga yang ni, kita telah dianggap birrul walidain, buat baik pada mak bapak. Itu bila sampai di ujung satu ayat dalam surah yang sama, ayat 25, Allah sebut apa, ikhwan? Tengok, Allah kata, Rabbukum a'lamu bima fi nufusikum in takunu salihina fa innahu kana lil awwabina ghafura. Allah kata, dan Tuhan kamu. Allah kata kat kita, anak-anak ni. Tadi Tuhan minta kita buat 1, 2, 3, 4, 5, 6 kan? Semua kita buat, Allah minta kita jaga. Allah kata masa kita duk buat, kita jaga mak ayah kita. Kita cuba belajar, tak mau balas cakap dia. Kita cuba belajar, tak mau nak perbesar apa masalah kita hadapi dengan dia. Tapi kadang-kadang mak ayah ni bila dia tua, dia berubah iklim. Perasaan dia berubah. Dia terjerkah kita. Dia terbuat perangai ke kita. Kita muda. Kita ada tanggungjawab, kita nak tengok dia, nak tengok anak kita, keluarga kita. Kita nak tengok makan minum keluarga kita, nak tengok makan minum dia. Tiba-tiba Quran kata, Rabbukum a'lamu bima fi nufusikum. Allah kata, Tuhan kamu tahu apa yang ada dalam hati kamu. Tengah-tengah kamu jaga dia tu, terjadi benda di luar kawalan kamu. Allah kata, Allah tak tulis dosa. Sebab Allah tahu kau nak buat baik. Tapi emosi terganggu, terkacau. Time mak kita panggil kita, dia nak jumpa kita, time tu anak kita sakit. Time tu dia call kita, Hamai Sat, kata mak tak boleh mak, ni sakit. Dah aku nak jumpa hang Hamai Sat, mak anak sakit. Dia berkeluar sepatah ayat. Dia kata betul lah orang kata seorang mak boleh jaga 10 anak, 10 anak belum tentu boleh jaga seorang mak. Kita kena ayat tu, ikhwan. Kita kena. Adakah kerana kita nak derhaka dia? Tak kan? Quran kata, Rabbukum a'lamu bima fi nufusikum. Allah tahu dalam hati kamu. Kamu sangat berada dalam kesusahan, kata Allah. Ni anak, yang tu mak. Dan kamu terpaksa utama sat anak. Sat lagi baru pergi ke mak. Dan masa tu mak jadi macam-macam. Allah kata Allah tak kira dosa yang tu. Allah tahu kamu nak buat baik. Yang Allah akan kira dosa apa dia? Yang memang kamu tak mau jaga mak. Yang memang kamu nak herdik mak bapak. Yang memang meluat daripada awal dah. Yang tu Allah nak tulis dosa. Tapi yang macam ni masa terjaga, termarah dia sikit dengan karenah dia, siapa jaga orang tua dia tahu lah, ikhwan. Siapa jaga dia tahu lah. Macam mana susah. Bukan kata susah, dia tak susah. Tapi kita ni terasa dengan nak jaga diri kita, keluarga kita, kerja kita hari-hari, urusan hari-hari, dengan kita pun jadi letih. Jaga budak dengan jaga orang tua ni lain. Kalau budak-budak ni kita jerkah, dia tak mau tidur, jerkah sekali, dia lena dengan kita lena. Tapi mak, takkan kita nak jerkah. Kita baru letak badan atas cushion, baru letak badan, dia panggil dah. Kebetulan dia tak boleh jalan. Kita baru letak, kita harap dia duduk dalam bilik tu, dia rehat lah, makan-makan dah, mandi-mandi dah, tukar pamper dah, selesai lah. Sat-sat nak letak badan, sat lenguh ni, bukan kata daripada urat ke tulang lenguh. Elok-elok letak badan, dia panggil. Dia, Allah, masa dia panggil tu, ikhwan, urat kena dekat cushion tu, Allah, buat tak tahulah, Sat. Buat pekak, Sat. Dia menangis dalam bilik. Berdosa ke kita? Quran kata tak. Rabbukum a'lamu bima fi nufusikum. Allah tahu kau susah nak bela mak ayah kau. Allah tak kira dosa. Yang dosa yang mana? Yang daripada awal tak mau bela. Allah kata sepatah lagi. Allah kata, in takunu salihina. Allah kata Allah tahu kamu nak buat baik. Fa innahu kana lil awwabina ghafura. Allah kata sesungguhnya Allah dengan orang-orang awabin sangat pengampun.
Siapa dia awabin? Orang-orang yang nak datang kepada Allah. Awab. Allah kata, Allah puji Ayub dalam Quran. Allah kata, ni'mal abdu innahu awab. Senikmat-nikmat hamba adalah Ayub kerana dia selalu taubat pada Allah. Maka awab ni adalah orang yang nak buat baik. Awabin, dia nak buat baik, dia nak jaga mak dia. Tetapi dia juga manusia, dia juga letih. Kalau dia perempuan, dia nak jaga mak dia, nak tengok mak mentua lagi, adik-beradik belah suami dia lagi, anak-anak dia lagi, suami dia lagi, nak kena tengok mak pula. Dengan adik-adik kakak lain tak bagi kerjasama pula. Dia memang nak buat, tapi dalam nak buat tu dia jadi macam itulah. Dia jadi karenah tu, karenah ni. Allah kata ini semua adalah orang-orang yang nak buat baik, dan mereka ini adalah awabin. Dan Allah dengan orang yang macam ni ghafura, sangat cepat memberi kemaafan dan keampunan. Anda tengok kenapa bila kita mendekatkan diri pada Allah Ta'ala ni, hubungan dengan mak bapak kena jaga. Sebab di situ ada ribu-ribu keampunan Tuhan untuk kita. Dan kita mendekatkan diri pada Allah ni nak mencari keampunan dia. Maka itu kita jumpa daripada pelajaran kita semalam, ikhwan. Itu yang pertama. Baik, yang kedua, kita cuba tengok malam ni. Yang kedua, bila kita nak mencari aflah ni, apa yang kita kena jaga dalam diri kita? Pertama tadi, buat baik pada mak bapak. Yang kedua, menjauhi kecenderungan kepada kezaliman. Tarkul mil ila zulmati. Ila zulmati. Maksud dia, kita kena menjauhi kecenderungan kita kepada kezaliman. Firman Allah Ta'ala, وَلَا تَرْكَنُوا إِلَى الَّذِينَ ظَلَمُوا فَتَمَسَّكُمُ النَّارُ. Janganlah kamu cenderung kepada orang-orang yang zalim, maka kamu akan disentuh api neraka. Surah Hud ayat 113. Bagaimana mungkin jiwa seorang itu bersih di hadapan Tuhannya, sedangkan dalam darahnya berjalan hak orang yang dia ambil secara zalim. Ada orang yang ia zalimi secara hukuman yang tidak adil. Maka semua orang-orang itu sentiasa berdoa kepada Tuhan supaya Tuhan bertindak kepadanya. Kezaliman itu suatu kegelapan. Ya ikhwan, kita semua tahu satu perkara yang kita duk belajar daripada awal. Bila kita sebut zalim ni apa dia? Wadu'u syai' fi ghairi mahalli, iaitu sesuatu diletak bukan pada tempat dia. Hukuman diberi bukan pada tempat dia. Hak diberi bukan pada tempat dia. Meletakkan sesuatu bukan pada tempat dia, zalim. Jadi Allah kata dalam ayat tadi, bukan kata buat zalim. Kalau cenderung kepada zalim, neraka akan sentuh kita. Bagaimana mungkin jiwa yang disentuh oleh neraka itu boleh berjalan bertemu Tuhan? Tak mungkin. Jiwa tu kena diselamatkan dulu. Jadi untuk berjalan pada Tuhan, kita nak berjalan nak menuju Tuhan, tiba-tiba Tuhan janji itu akan disentuh oleh neraka. Mana mungkin? Maka apa yang kita kena buat? Kena tinggalkan kezaliman. Dulu dalam riwayat para salaf disebut tentang, cerita ni cerita lama, saya ingat lama, teringat tak ingat sama banyak, tentang seorang penjahit baju. Dia datang kuliah, dia tailor dia main kuliah. Gabno, ini bukan hadis, ini cerita, ini hikayat, bukan hadis, ini hikayat. Masa para ulama mereka nak bercakap tentang ayat ni, mereka bawa kisah ni. Dia dengar kuliah, lepas tu dia datang. Esok tu dia datang jumpa Tok Guru. Dia kata, Tok Guru, saya nak tanya, Syekh, aku nak tanya ke hang satu soalan. Semalam aku dengar hang baca ayat, wala tarkanu ilal ladzina zalamu fatamassakumun nar. Jangan kita cenderung kepada orang-orang yang zalim, nanti kita disentuh oleh neraka. Aku nak tanya satu soalan. Di kedai aku ni seorang gabno
telah hantar baju dia, suruh aku jahit baju dia koyak. Dan gubernur ni hang tahu, gubernur yang hantar baju tu ke aku, hang tahu, aku tahu, semua orang tahu dia zalim. Dia, aku nak tanya satu soalan ke hang, kalau aku jahit juga baju dia, adakah aku dianggap cenderung kepada kezaliman? Ulama ni tanya, gubernur mana disebut nama? Semua orang tahu. Maka apa ulama ni kata, kalau hang jahit juga baju dia, bukan lagi hang disentuh oleh api neraka, bukan lagi hang cenderung kepada kezaliman, bahkan hang lah si zalim itu. Jangan mengelokkan baju orang yang zalim, nanti dia bermegah-megah. Maka kalau hang jahit juga baju dia, hang lah si zalim itu. Kisah tu nak bagi tahu apa? Begitulah berhati-hati para ulama silam, ikhwan, tak mau ada dalam diri dia tu sedikit daripada kezaliman, kerana dia menghalang kita berjumpa Tuhan. Zalim saja dengan diri sendiri, dengan Tuhan, dengan sesama kita, zalim saja. Jaminan ayat ni, fatamassakumun nar, bukan ke syurga kita, pasti disentuh oleh neraka. Maka jangan zalim. Kita jadi mangsa kezaliman tak apa lagi daripada kita jadi orang yang zalim itu. Maka Nabi kata zalim itu kegelapan dunia dan akhirat. Maka tak mungkin orang yang zalim, orang ni dia pegang biji tasbih, duk subhanallah, 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 dia sampai pada Tuhan. Tak mungkin. Tak mungkin orang yang zalim ni dia tadah tangan minta Allahumma barik lana, Tuhan berkatilah kami. Tak mungkin Tuhan berkat dia, kerana kezaliman itu akan disentuh oleh neraka, dan neraka itu adalah simbol dan lambang kepada kemurkaan Allah. Allah bila marah orang, Allah bubuh dalam neraka. Bila Allah sayang dengan orang itu, Allah bubuh dalam syurga. Kezaliman membawa manusia ke neraka. Maka bila manusia ada cita-cita nak kembali pada Allah, nak safar ilallah, maka benda yang kedua dia kena buat dalam hidup dia apa, ikhwan? Selesaikan diri dia dengan orang. Jangan terlibat dengan kezaliman, harta orang ke, pinjam duit orang ke, apa-apa, sebab dia akan menghalang jalan kita bertemu Allah. Yang ketiga, apa yang kita kena perhati bila kita nak bertemu Allah? Meninggalkan ghibah, tarkul ghibah. Firman Allah Ta'ala, wala yaghtab ba'dukum ba'da ayuhibbu ahadukum an ya'kula lahma akhihi maitan fakarihtumuhu wattaqullah innallaha tawwabur rahim. Dan janganlah sebahagian dari kamu ada yang ghibah sebahagian kamu yang lain. Adakah suka seseorang dari kamu memakan mayat daging saudaranya? Maka sudah tentu benci kamu demikian itu. Bertakwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah itu Tawwab dan Allah itu Rahim. Surah Hujurat ayat yang ke-12. Bagaimana jiwa yang ghibah akan mendekati Allah, sedangkan Allah mengisytiharkan jiwanya ada bangkai saudaranya. Sudah tentu ini penghalang kejayaan untuk sampai kepada Tuhan. Simple saja ghibah, ikhwan. Kita umpat orang, dan kita pun tahu kita mengumpat. Tapi ketika umpatan itu berlaku, Tuhan nilai hati itu apa dia? Tuhan nilai dalam hati kita ni ada bangkai. Bagaimana hati ni nak berzikir pada Tuhan? Takwa, ikhlas, ihsan, syukur, sabar, istiqamah, semua nak simpan dalam hati. Ma'rifat, nur ma'rifat, cahaya penglihatan hati nak melihat Tuhan, semua ada di hati. Tiba-tiba dalam hati itu Tuhan kata ada bangkai. Macam mana, ikhwan? Kita dalam hati ni ada bangkai, lepas tu kita duk posok dengan zikrullah. Apa jadi dengan zikir tu? Busuk zikir tu. Kita lah duk rasa kita zikir, kita solat, kita berdoa, kita bertahlil, kita bertahmid, kita bersedekah, kita puasa Ramadan, kita puasa sunat-sunat berkaitan dengan Ramadan. Kita rasa kita buat ibadat, tapi mulut kita ghibah. Ghibah ni benda betul. Benda betul, tapi tujuan kita bercakap pasal keaiban ada pada orang itu, tujuan dia memang kita nak downkan dia. Kita buat juga lagu tu, Tuhan kata hati hang hati bangkai.
Macam mana Tuhan nak terima bangkai, ikhwan? Dan bangkai ni bukan kata bangkai manusia. Bangkai, cukup bangkai ni, dia pi makan bangkai saudara dia. Maka Allah tanya, ayuhibbu ahadukum, sukakah seorang daripada kamu ayyakula lahma akhihi maitan, dia pergi makan isi daging bangkai saudara dia? Fakarihtumu, Allah kata siapanya suka, hampa semua tak suka. Maka daripada itu tinggallah yang nama dia riba. Tinggal nama dia riba. Dalam WhatsApp riba, ustaz dengan ustaz riba. So kadang ente jangan panggil ustaz ni dalam grup WhatsApp. Grup bubur nama grup WhatsApp Asatizah. Tapi cerita pasal apa? Jangan panggil Asatizah ni. Kenapa? Riba dia. Dia ni bukan mengaji tarah mana, anak kenal dia. Dia tak sedang ada riba orang. Kita tak mau panggil orang mengajak ni pasal apa, ikhwan? Satu pasal dia tak ada ilmu. Nak mengaji apa? Katalah nak mengaji kitab Farid, kitab Farid Faridah. Nak baca kitab apa? Katalah nak baca kitab Baquratul Amani. Walaupun kitab ni kecil, tapi nak hurai panjang. Kita panggil satu orang, kata ustaz, nak panggil ustaz tu baca kitab Baqurah. Ustaz, baca saya kitab Baqurah. Ustaz tu tanya, hari ni baru saya dengar ni. Dia kata, kitab apa? Kata Baqurah, Baquratul Amani. Oh, dia kata, bagi saya sikit masa boleh tak? Dia minta masa nak pergi kenal nama kitab. Macam mana kita nak panggil dia baca kitab? Kalau kita tak panggil dia, ada orang panggil dia tak pernah baca kitab tu, dia tak pernah menadah kitab tu, kita suruh dia pergi mengajak, memang melelong. Kita kata, kita stop. Pasal apa? Pasal iza wusida al-amru li ghairi ahlihi fantadri sa'ah. Kalau satu kerja diberi pada orang yang bukan ahli dia, rosaklah kerja tu. Maka kerana tu kita stop. Betul lah. Lagi satu pasal apa kita stop dia? Dia buat ajaran sesat. Dia buat ajaran sesat. Ajaran tak payah semayang. Ajaran Muhammad ni semua kita. Sebenarnya yang Muhammad tu kita lah. Bukan Nabi Muhammad tu Nabi Muhammad. Kita lah Muhammad. Dia bawa ajaran macam tu. Kita stop dia. Betul lah. Lagi satu kita stop dia pasal apa? Katalah dia ada ilmu, dia ada segala-gala, tapi akhlak dia cukup buruk. Dia terkenai tipu duit orang, dia terkenai zalim orang, betul lah. Tapi kalau kita pergi stop dia, kita bincang dalam grup WhatsApp, pasal apa kita stop dia? Hanya dia kata subuh boleh sembahyang, tak ada kunut. Yang tu kita pergi stop dia, betul ke? Itu bukan ajaran sesat. Itu memang ada ulama mazhab yang muktabar. Satu daripada 4 kata subuh tak ada kunut. Itu bukan ajaran sesat. Yang tu kita dah umpat dalam grup WhatsApp. Kemudian kita hari Jumaat naik atas khutbah, kita kata ayuhan nas ittaqullah. Tuan-tuan, di atas mimbar ini saya berpesan kepada diri saya dan kepada tuan-tuan, bertakwalah kepada Allah. Takwa nak masuk macam mana daripada mulut kawan yang pagi tadi ribah orang, tengah hari baca khutbah? Nak bersih ke hati? Walaupun ribah tu kecil, tapi Tuhan lihat dalam hati kita ni ada bangkai. Ada bangkai. Oh, dahsyat dia, kawan. Dahsyat. Saya tengok orang ribah dalam grup WhatsApp, kesian saya tengok. Sampai kawan tu kata, oh, dia pun kata Kak Ana lagu tu lah. Saya duk ingat, baru kenal, aku kenal lama dah. Lagu tu ke dia pun kata Kak Ana? Oh, dia pun tu tak betul. Sahabat kita ajak tu bukan salah pun. Tapi kita boleh ribah orang dalam WhatsApp group. Kadang-kadang best lagi, masa nak ribah tu masuk dalam WhatsApp group, bismillah. Assalamualaikum, bismillah. Ikhwan, ini tangan pegang subhanallah duk berzikir. Ini hari Rabu. Nak apa habis? Nak berhabis zikir ya hayyu ya qayyum, ya hayyu ya qayyum 1000 kali. Ya hayyu ya qayyum tu 1000 kali atas bibir mulut, tak sampai dalam hati. Pasal apa? Ribah dalamnya.
Tadi bibir ni lah yang ghibah. Bangkai ni dekat Tuhan. Malaikat bau busuk. Tak sugi, kita bangkit pagi, mulut tak sugi, kumuk-kumuk khair tu lagu tu saya tak sugi, ambil uduk pergi semayang. Baca Fatihah dengan mulut yang busuk. Nabi kata, apa yang kau buat depan Tuhan ni? Kau ghibah saudara kau Muslim. Lepas tu mulut tu, subhanallah, mulut tu baca Quran. Maka hati yang macam ni tak sampai ke Tuhan. Lebih-lebih kita ribah tu orang berjasa dalam hidup kita. Jaga ikhwan. Nampak macam kecil je ribah, tapi dia besar. Beruntunglah manusia yang disibukkan diri dia dengan aib diri dia sampai dia tak ada masa nak tengok aib orang. Untunglah manusia, dia menjadi mangsa ribah, bukan dia meribah orang. Kenapa? Dia tak sampai kepada Allah Jalla wa'ala. Yang keempat ikhwan, dalam kita nak mencari aflah ni, perkara yang keempat kita kena jaga pada ikhwan, meninggalkan mencintai dunia berlebih-lebihan. Tarkul mahabbatud dunya. Firman Allah Ta'ala, yauma la yanfa'u malun wala banun illa man atallaha biqalbin salim. Pada hari, yakni saat tidak berguna harta dan anak cucu, melainkan siapa yang datang dengan qalbin salim. Surah Syu'ara ayat 88-89. Mungkinkah jiwa yang penuh dengan sesuatu yang tidak bermanfaat boleh selamat di sisi Allah dan menemui kejayaan? Jiwa itu telah penuh dengan mencintai selain Allah. Di manakah dia akan letak kecintaannya kepada Allah dalam jiwanya? Masih ada ruangkah dalam jiwanya untuk Allah? Tarkul mahabbah ini ikhwan, kita kata meninggalkan mahabbah li dunia, hubbu dunia ni ikhwan, dia sangat penting. Sebab apa ikhwan? Sebab mencintai dunia yang berlebih-lebihan ni ikhwan, dia adalah punca bagi segala kerosakan. Dalam riwayat Muslim, Jabir cerita, Jabir kata, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam marra bisuq. Nabi pergi market. Nabi masuk market. Pergi market. Bila Nabi masuk ke market, Jabir kata, Nabi tengok di penjuru market tu ada seekor anak kambing. Anak kambing yang telinga kambing tu macam cacat. Lepas tu mati. Kambing tu mati jadi bangkai. Nabi pergi dekat bangkai kambing yang cacat tu. Nabi tanya kepada sahabat. Nabi kata, siapa suka daripada kamu nak beli ni dengan 1 dirham? Siapa nak beli bangkai ni dengan 1 dirham? Sahabat kata, ya Rasulullah, kambing ni kalau dia hidup pun dia cacat, apatah lagi dia mati. Siapa yang nak beli ya Rasulullah? Siapa pun tak mau. Kami tak mau dia ya Rasulullah. Kami rasa dia jijik ya Rasulullah, tak mau. Nabi kata, kalau bagi saja mau tak? Ya, beli 1 dirham pun tak mau, bagi saja buat apa? Dahlah dia bangkai, kalau dia hidup pun dia cacat. Nabi kata pada sahabat, sangat dahsyat, sangat menyentuh hati Jabir. Apa Nabi kata pada sahabat? Nabi kata, fa wallahi la dunya ahwanu 'ala Allahi min hadza 'alaikum. Nabi kata, macam mana jijiknya kamu tengok bangkai kambing ni. Kambing ni kalau hidup pun kamu tengok dia jijik. Pasal apa? Pasal dia cacat. Kamu kata daging dia tak sedap lah, jual tak laku lah, kamu hina dah dia. Itu kalau dia hidup. Tambah kalau dia dah jadi bangkai lagu ni, lagilah kamu pandang dia rendah. Nabi kata, aku nak habaq satu benda pada kamu. Nabi kata, demi Allah, sesungguhnya Tuhan memandang betapa rendahnya dunia ni lebih daripada mana kamu pandang kambing ni. Kalau kamu rasa kambing tu tak ada nilai langsung,
Tuhan pandang dunia ni lebih daripada apa yang kamu pandang terhadap kambing tu. Bagaimana gigitnya, bagaimana jeleknya, bagaimana tak bergunanya kamu rasa bangkai kambing ni, Tuhan pandang dunia ni yang kamu duk rebut ni lebih daripada apa yang kamu pandang terhadap kambing tu. Jadi antum bayang kalau dalam hati orang tu sayanglah dengan dunia macam tu, macam mana dia nak bertemu Tuhan? Kalau dalam hati dia ada bangkai binatang. Tadi ribah ada bangkai saudara dia. Yang ni sayang dengan dunia, sampai semua waktu bagi ke dunia, sampai tak ada untuk akhirat, tak ada untuk solat, tak ada untuk zikir, tak ada untuk majlis ta'lim, tak ada harta dia untuk infak. Orang kata kalau dia pergi sembahyang pun dia pergi sembahyang raya. Lepas tu dia memohon pada Allah supaya dia ada hubungan yang baik pada Allah. Macam mana dia nak kembali pada Allah, ikhwan? Kalau dalam hati dia diletak sayang terlebih kepada sesuatu yang Tuhan dia pandang benda tu ahwanu. Ahwan ni kita boleh kata lebih hina, lebih rendah lagi. Macam mana kita pandang benda tu rendah? Ahwan, rendah lagi. Kadang-kadang kita tengok kawan tu menilai satu benda, kita kata amboi hang nilai benda tu teruk sangat. Kita rasa yang tu yang paling rendah. Bila kata ahwan, lebih rendah lagi. Allah kata summa radadnahu asfala safilin. Kemudian Allah Ta'ala kata kami kembalikan mereka kepada asfala safilin, lebih rendah daripada yang rendah. Pasal apa? Sebab mereka meninggalkan iman dan amal soleh. Dia pun jadi rendah serendah-rendahnya. Binatang tu kalau kata rendah, ada asfala safilin, dia pun rendah lagi. Dia pun jatuh pada tahapnya asfala safilin. Aspal tu rendah, asfala safilin tu rendah, aspal paling rendah. Dunia ni Nabi kata paling rendah dekat Tuhan. Macam mana yang tu duk ada dalam hati kamu dan mulut kamu duk sebut nama Tuhan, kamu tak boleh sampai. Pasal tu Imam Ghazali awal-awal daripada kitab Ihya dia kata apa, ikhwan? Syarat nak jadi seorang alim, syarat menyatakan bila kita dapat ilmu ni, petanda kata ilmu tu memang sampai pada kita, mata hati kita dengan sendirinya nampak bahawa akhirat itu lebih baik dan lebih kekal daripada dunia. Dengan sendiri dia nampak. Imam Ghazali kata barulah ilmu tu masuk, barulah seorang itu dikatakan orang alim, barulah kamu dengar perkataan dia, kamu tengok kehidupan dia, barulah kamu campur dengan dia. Selagi kamu tak nampak di sudut kehidupan dia, dia kata dunia, dia kata akhirat lebih baik daripada dunia, maka janganlah kamu dekati dia. Dan ketahuilah ilmu itu belum lagi, ilmu yang berguna tu belum lagi sampai pada kamu. Maka sama dengan ayat yang Allah sebut kepada kita dalam surah Syu'ara tadi. Allah kata yauma, pada hari, la yanfa'u malun wala banun. Apa yang berguna dalam dunia, harta dan anak-anak, bila pergi hari akhirat, yang tu jadi benda paling tak bermanfaat. Dan yang tu sedang kamu isi dalam hati kamu. Sedangkan kamu tahu, kata Allah, yang selamatnya yang datang kepada Allah dengan qalbin salim. Baik ikhwan, satu, ke belakang balik yang kita dah belajar. Satu, untuk mendapat jiwa yang aflah, untuk berhubung dengan Tuhan, nombor satu, kita kena selesaikan kita dengan mak ayah kita. Bila kata mak ayah, termasuk mentua sekali lah. Mentua sekali. Saya tu pun teringat, saya nak kata lah juga, walaupun di samping anak-anak kena buat baik pada mak bapak, mak bapak sendiri kena sedar kedudukan diri dia. Mak bapak jangan bagi susah anak. Jangan bagi susah anak. Bila kita bagi susah anak kita tak boleh buat keputusan. Bila dia tak boleh buat keputusan, apa jadi dengan dia? Tak boleh. Kita tengok di sini ada mentua. Ni mak bapak kita. Ni mak mentua kita. Maknanya kalau kita campur 4 orang, mak kita, pak kita, mentua kita, mak mentua kita, 4 orang. Tengah-tengah ni kita dengan bini kita dan anak kita nak kena jaga 4 kepala.
Itu yang jadi problem lah. Bila main raya, tahun ni balik sana. Mak bapak pernah fikir satu benda. Kita ada anak perempuan, kita bagi kahwin. Di mana kehidupan anak perempuan kita yang dah kahwin tu? Tak, jangan tanya dalam hadis. Tanya dekat Zaid Azura pun dia boleh jawab. Apa Zaid kata pada Azura? Bukankah tempat seorang isteri di sisi suaminya? Apa Azura jawab? Aku bersalah padamu, Zaid. Tak payah pergi buka Riyadhus Salihin mangkuk, oi. Anak kita dah kahwin, dia bergelak bini orang. Di mana tempat dia? Di sisi suami dia. Ya, kita dah buat ramai pasal apa? Hang tahun ni raya balik mana? Tak boleh balik. PKP. Redha pula kalau anak tak balik bila kerajaan kata tak boleh balik. Tapi bila anak kata, cik tak balik kata ni mak ayah, cik nak raya rumah cik sendiri. Tak apa, aku bakar habis ketupat-ketupat tu semua. Apa siapa nak buat lagu tu? Tanya kat anak perempuan kita, hang raya mana tahun ni? Kata rumah mentua. Dah 2 tahun dah aku duduk parti, hang duduk pergi sana. Lah tu hak dia. Seorang isteri ikut suami dia. Dia kalau suami kata dekat isteri, tahun ni kita raya rumah kita. Kita tak pergi rumah mak abang, kita tak pergi rumah mak hang. Kita raya dengan anak-anak rumah kita. Di situlah isteri. Di situlah. Duk abang raya ni tak kalau sampai tak picum tangan dia apa? Siapa yang ajak kena picum tangan? Mana hadis dia? Nak cium tangan mak bapak, mana ada hari dia? Hari senang picum lah. Kita ada lelaki tak cium tangan lelaki, nak cium tangan mak. Tinggal lelaki pergi kat mak. Apa tu? Siapa ajak trend tu? Ini nama dia trend budaya. Dia ajak faham kata kalau raya kena balik kampung. Tak balik kampung, apa sebab tu drama-drama Melayu semua jadi lagu tu. Mak bapak muka sebek. Orang putih raya happy lah. Orang putih raya happy. Dia pergi beli pokok ru tu, dia gantung lah rumah dia, dia happy. Anak-anak balik tak balik apa punya pasal. Santa Claus main sudah. Main dengan kereta kuda, kereta rusa tu cukup. Kita bagi susah orang. Bagi susah anak, susah menantu. Depa balik, kita dapat rahmat daripada Allah. Kita dapat bonus. Kita dapat anugerah Tuhan. Depa tak balik, doakan depa. Ya Allah, di mana saja anak cucu aku dan menantu aku duduk, kau rahmatilah mereka, kau bahagiakan mereka Tuhan. Kalau itu kita boleh buat, kita tak menyusahkan orang. Tapi dalam kepala kita ni, bila kita, aku mak, aku ayah, anak-anak kena balik mai jumpa aku. Pagi raya kena pakai sedondon, pagi raya kena ambil gambar bersama. Ni sampai pagi raya ni sampai tak makan ketupat sekali ni. Lah dia makan ketupat dengan lelaki dia. Yang mana lebih besar? Tapi dia rosakkan fikiran kita. Bagi rosak. Tak raya rumah sendiri, paksa lelaki balik kampung. Lelaki tak mau balik pun, paksa balik. Akhirnya buat jadual. Tahun ni rumah ni, tahun depan rumah sana. Tahun ni pada muka, tak pergi rumah siapa. Tak betul dia, tak betul. Jadi kita mak bapak kita, habis dah anak kita dah pergi meninggalkan kita. Tanggungjawab kita dah habis dah. Kalau dia boleh patah balik mai pada kita, kita sujud syukur pada Allah. Dia ingat kepada kita, alhamdulillah. Tapi kalau dia tak ingat pada kita, kita tak apa, tak ada apa-apa. Pasal Allah dah janji dah, siapa yang bela anak-anak dengan ikhlas, seorang, dua orang, dia ahli syurga. Dia ahli syurga. Allah bagi ingat, siapa yang jaga mak bapak dia, buat baik pada mak bapak dia, dia anak ahli syurga. Dia ahli syurga. Jadi memang bahagian kita tu dah ada. Maka pasal tu, yang pertama kita belajar, dengan mak bapak buat baik. Satu. Yang kedua, menjauhi kecenderungan kepada kezaliman. Jangan cenderung pada zalim. Cuci dalam hati kita kezaliman. Yang ketiga, tinggalkan ghibah. Yang keempat, tinggalkan kasih pada dunia. 4 saja ni ikhwan. Anda tengok 4 ni saja ikhwan, kita nak bertarung, nak tinggalkan dia 20 tahun belum tentu selesai ikhwan.
belum tentu selesai. Pasal itu tazkiyah jiwa ni memakan masa lebih lama daripada umur Nabi Nuh alaihi salam. Kita nak settle hubungan kita dengan mak ayah kita tak selesai selagi kita hidup, selagi mereka hidup. Perbaiki. Nak dapat sempurna tak dapat, perbaiki. Bila nampak ada ruang boleh jadi terelok, cepat-cepat perbaiki. Dan perbaiki itu dengan caranya Tuhan letak step dia tadi, kita baca dalam surah Al-Isra tadi. Kezaliman dalam keluarga, kezaliman. Kita kata ke abang-abang kita apa yang tak patut kita kata. Kakak-kakak kata ke adik apa yang tak patut. Seorang abang, seorang kakak, apa dia kena buat terhadap adik dia? Dia kena sayang, dia kena didik. Walaupun asal tanggungjawab didik ni tanggungjawab mak bapak pada anak-anak, tapi kita sebagai anak yang tua, perempuan kadang-kadang kita sulung, laki-laki kadang-kadang kita sulung. Kita tengok mak ayah kita susah nak bela adik-adik kita, kita tolong ringankan beban mak ayah, didik adik-adik, lindung adik-adik, jaga adik-adik. Tapi kita tak buat. Kita tak rasa tu pun, kadang-kadang sampai tua tak rasa tu pun tu adik kita. Kadang-kadang kita pukul kepala dia lagi ada. Punya tak hormat dan tak sayang kat adik. Zalim ya kawan. Zalim ya zalim. Sangat zalim. Pasal kita datang daripada satu rahim. Kita pukul kepala adik kita, kita tampak kepala kak kita. Ya sakit tu siapa dia? Mak kita, pak kita. Han jaga adik hang elok, han bela adik hang elok. Pesan dia apa? Belakang dia pun kita buat lebih kurang. Kawal lagi besar daripada adik-adik. Zalim kita. Kita pergi Mekah, pergilah macam mana pun. Kita tak rapat dengan Tuhan. Tu yang maafkan saya lah, saya ulang balik perkataan yang saya kata sebelum ni. Orang Pulau Pinang ni, dia sia ni ada dua makna. Betul tak? Satu sia dia maki sia. Satu sia ni buat kerja tak jadi. Menyangka tu tak menyangka? Menyangka. Dia buat apa tak jadi? Apa punya sia macam aku ni? Bukan dia maki. Dia nak habaq kata apa? Dia tak on. Lak tu tak ada. Tak ada lak. Dia pergi Mekah dah, umrah dah. Tapi ada benda tak kena. Bila dia tengok adik-adik dia, dia rasa macam ada sesuatu, tapi dia tak tahu apa. Ya, Tuhan tunjuk. Kita putus sayang pada keluarga kita. Kita panggil zawil qurba, adik-beradik. 3 hari tak bercakap dengan satu rahim. Bagi 3 hari je. Hari pertama, okey. Emosi terganggu. Okay. Hari kedua boleh. Hari ketiga, okey. Hari keempat kena cakap. Abang kena cari adik, adik kena cari abang. Cepat-cepat cakap. Pasti kita satu rahim. Tak keluar apa jadi, Allah tahan amalan kita. Tu yang kata sia tadi tu. Sangkut amal kita. Cerita pergi umrah ni, cerita tengok Kaabah ni boleh menangis. Tapi adik dia susah, dia tak menangis. Kadang dia cerita lagi ke adik dia pergi umrah, kawan tu telan dia elok. Aku susah abang tak tolong aku abang. Kakak ingat aku susah hang boleh tak tolong. Oh dahsyat kawan. Bila kita tolong depa ni, Allah macam lepas kita daripada ikatan tu. Lega sah. Macam orang duk berenang dalam laut ke tepi sungai lah biasanya. Berenang-berenang, kaki dia tersangkut di akak apa? Akak pokok, terselit. Tak lepas. Bila terlepas tu dia jongok dia kepala ke atas, rasa lega. Ya ikhwan, kezaliman. Kita zalim, kita tak jaga adik kita. Zalim, kita tak bela abang-abang kita. Patut abang bela adik, tapi tak salah adik bela abang. Adik ambil tahu hai abang. Kakak tengok hal adik-adik dia. Tak salah. Termasuk abang ipar. Dia kahwin dengan kakak kita, jadi abang ipar kita. Dia kahwin dengan adik kita, jadi adik ipar kita. Walaupun perkataan ipar di belakang, depan tu adik, depan tu kakak, depan tu abang. Kena jaga, kena hormat lah. Jangan tak hormat. Jadi bila ada kezaliman, kita boleh buat ibadat, bukan tak boleh buat ibadat. Hubungan kita dengan Tuhan tu tak masuk rapat. Tak boleh jadi rapat. Yang ketiga tadi,
Ribah. Simple lah yang tu tengok. Bagaimana kita tak ada apa-apa ribah, tapi tu dia Tuhan menilai bangkai. Tambah kita ribah siapa? Keluarga kita. Kita ribah mak ayah kita. Yalah. Pasal tu kita, katalah kita tak puas hati dengan mak ayah kita. Boleh tak? Boleh. Tapi ingat perkataan Quran tadi. Guna perkataan yang mulia. Saya kurang bersetujulah dengan tindakan ayah saya. Tapi kita kata tak setuju tu pun kena guna perkataan mulia. Dia tetap mulia. Dia tetap mulia. Ya. Yang keempat tadi apa? Kasih dunia. Ya ikhwan. Kalau ada guru kasih dunia, dia melahirkan, dia akan mempersakai perasaan tu kepada murid-murid dia. Tak sampai pada Tuhan. Kalau guru dia mengajak bukanlah daripada hati dia nak sampaikan, dia nak mengubah orang. Dia mengajak kerana habuan-habuan tertentu. Dia mengajak kerana dia nak cari nama, nak cari famous. Maka itulah yang dia dapat. Dia tak dapat Tuhan. Innamal a'malu binniyat. Nampak macam tak ada apa, tapi 4 perkara ni menjadi penghalang besar kita ikhwan. Untuk jalan menuju Tuhan, kita nak raih makna yang dikatakan aflah. Aflah. Kemudian ikhwan, para ulama sebut pada kita lebih kurang 5 perkara di belakang. Itu disebut dengan tajuk awal perjalanan mencari sinar kejayaan, aflah. Tadi 4 perkara tu kita kena jaga elok-elok supaya kita hati-hati. Yang ni pula bila kita dah buat baik pada mak bapak kita, baru kita buat ni. Kita dah tinggalkan kezaliman, kita buat yang ni. Kita dah tinggal dah riba, kita buat yang ni. Kita dah tinggal dah belajar, tak mau kasih sangat dengan dunia ni, lepaskan dunia. Mengambil hak kita, apa yang bermanfaat pada kita, lain semua kita tinggal. Baru kita ni, kita cuci hati kita, tuang, buang. Ini nama dia tasfiyah. Tasfiyah. Cuci hati kita. Yang seredak-seredak tu kita tungging bagi jatuh ke bawah. Lepas tu hati kita dah kosong, kita tazkiyah, kita cuci dia. Kita isi dengan yang ni pula. Kita isi dengan apa ikhwan? Di sini ada 5 perkara. 5 perkara ni pun kalau kita tengok ikhwan macam biasa aja. Tapi anda tengok macam mana nak isi dia. Pengisian. Ini ikhwan, ini sangat-sangat ibtidai ni. Ini sangat-sangat permulaan. Permulaan. Tak tahulah nak kata anak tangga ni baru melangkah ke ataupun macam budak-budak baru nak menatih. Kalau kita boleh buat ni 1-2 perkara ni kita boleh buat, kita dianggap baru duk berdiri nak berjalan ke Tuhan. Jalan tu berapa panjang tak tahu lagi. Sampai tak tahu lagi. Kita dianggap baru nak menuju ke Tuhan. Apa kita panggil? Mujahadah dengan 5 perkara ni. Mujahadah dari segi buat 5 perkara ni, mujahadah dari segi tinggalkan 4 perkara yang mula tadi. Cuba kita tengok apakah yang dikatakan awal perjalanan mencari sinar aflah itu. Yang ni kita tak boleh tengok malam ni lah. Kalau tengok malam ni nanti memang tak sampai. Yang ni kita tengok pada bahagian kita yang berikutnya. Dia memang buah-buah tu kalau kita simpan baru dia nanti. Kalau baca semua terus dia tak boleh ni, tak dapat. Itu yang kita bincangkan pada malam ni ikhwan. Wallahu taala a'lam. Ada soalan? Tidak. Semoga Allah merahmati kita, semoga Allah memberkati kita, semoga Allah bagi kebaikan pada kita dunia sampai akhirat. InsyaAllah panjang umur, sihat badan. Kita sambung kepada siri yang terakhir nanti. Itu sebagai hidup dan kejayaan daripada risalah kita ini. Nanti kalau sahabat nak risalah ni boleh minta lah kepada kita punya Ustaz Zaki kita.
Ustaz Zaki Musa kita. Boleh dapatkan insya-Allah. InsyaAllah semoga diberkati oleh Allah. Hayakumullah, barakallahu fikum, wa ila liqa. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.